Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk melukis bentuk geometri menggunakan pengaturcaraan Scratch. Okay, bentuk geometri yang saya pilih hari ini adalah bentuk segi empat. Okay, macam mana kita nak melukis bentuk segi empat? Kita tahu bila kita nak lukis segi empat, kita mesti ada empat sisi lah. Sebab kita nak lukis segi empat kan. Okay, so maklumat yang kita perlu ada adalah pertama sekali kita mesti ada bentuk segi empat. Kita mesti ada bentuk segi empat. Okay, dan setiap segi empat tu dia mesti ada dia punya sisi. Okey. Kemudian bila kita nak bentuk segi empat, okey, dia mesti ada, nak membentuk tu dia mesti ada putaran sudut yang kita perlu buat. Okey, contoh, okey, kalau daripada garis lurus ni pergerakan dia mesti ada jarak lah. Kita katakan ini titik mula dia daripada X, dia akan bergerak ke hadapan. Gerak ke hadapan tu kita ikutlah step dia berapa langkah kan. Okey, kemudian katakan dia stop pada Y dekat sini. Okey, pada satu titik, kemudian dia hendak membentuk bentuk yang ke atas ni, maksudnya dia kena buat putaran. Okey, jadi berapa darjah putaran yang perlu dia buat? Okey, berapa putaran darjah yang perlu dia buat supaya dia dapat membentuk segi empat. Segi empat. Okey, so katakan daripada sini, okey, dia perlukan 90 darjah lah dekat sini, 90 darjah untuk dia membentuk segi empat. 90 darjah. Kemudian dia akan bergerak ke atas. Okey, bergerak ke atas. Okey, dan daripada sini pun dia akan membentuk sebanyak 90 darjah juga, 90 darjah. Okey, jadi ada beberapa elemen yang perlulah, yang kita perlukan untuk kita melukis. Okey, melukis bentuk geometri segi empat tepat, segi empat sama dengan menggunakan pengaturcaraan Scratch. Okey, jadi kita perlukan sisi dan juga kita perlukan sudut. Okey. Okey, jadi langkah yang pertama adalah kita pergi kepada blok aturcara Scratch. Pada event kita ambil when click, when flat click. Kemudian bila kita nak mula melukis, maksudnya kita pastikan bahawa belum ada sebarang aktiviti lah, maksudnya pen belum dilukis lagi lah. Okey, jadi dekat sini kita pilih pada arahan pen. Okey, pen, dan kita pilih pada clear. Kita clearkan dulu dia punya stage tu. Stage tu kita tak nak ada apa-apa. Okey, stage tu tak nak ada apa-apa. Okey, kemudian bila kita start nak menulis, kita akan pilih arahan pen down. Okey, kita akan setkan warna pen. Pen color ni kita boleh pilih lah. Okey, so dekat sini katakan dia pilih warna biru. Saya start dengan warna biru, biarlah dia warna biru. Saya tak nak tukar. Kalau nak tukar pun boleh juga. Okey, katakan saya tak nak, saya ambil lah warna lain. Okey, katakan saya tak nak warna biru ni, saya nak warna coklat ke. Kalau saya tak nak, saya tukar lain. Okey, kalau tak nak juga, dia ada pilihan warna-warna yang ada dekat sini. Okey, katakan saya nak warna purple, so saya tarik dekat sini warna purple. Okey, dan kemudian saiz mata pen tu, kita boleh pilih sama ada dia nak garisan tebal ke, nak garisan nipis ke. Kalau satu dia nipis lah. Okey, jadi kalau nak tebal, saya pilih 3 contoh. Okey, selepas itu kita akan mula memberi arahan lah. Okey, kita akan mula start buat arahan. Sebab bila kita nak lukis segi empat tadi, dia akan berlaku ulangan. Dia akan berlaku ulangan bila kita nak bergerak, nak 90 darjah tu dia akan ulang 3 kali. Dia akan ulang sebanyak 3 kali. Okey, jadi dekat sini kita kena gunakan suatu kawalan ulangan. Okey, jadi kita pilih pada repeat. Okey, pada repeat. Okey, oleh kerana segi empat ada 4 sisi, jadi kita kena ulang sebanyak 4 kali lah. So dekat sini kita letakkan 4.
Okey. Kemudian pergerakan dia, katakan daripada ini planet saya, dia akan start daripada sini kan. Okey, dia akan bergerak, bergerak daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan. Jadi saya pilih pada motion. Motion dia ada pergerakan. Okey. Okey, so dekat sini saya boleh pilih lah steps dia berapa langkah. Kalau 10 ni pendek sangat, tak nampak kan. Okey, jadi saya katakan saya pilih sebanyak 150 step. 150 step. Okey, kalau tadi elemen pertama kita perlukan untuk membentuk segi 4 adalah bilangan sisi dia. Dia mesti ada 4 sisi. Okey, maksudnya dia akan repeat setiap sisi tu banyak 4 kali. Okey, yang kedua, dia mesti ada putaran sudut. Dia akan ada putaran sudut. Okey, dekat sini dia akan putar mengikut dia akan lawan arah jam. Sebab kita bermula daripada kiri pergi ke kanan, jadi dia nak membentuk 90 darjah, dia akan lawan arah jam. Okey, jadi kita pilih pada yang ini, turn. Okey. Dekat degree yang kita kena ubah ni, berapa jumlah sudut putaran dia. Okay, jadi nak membentuk segi 4, dia akan berputar sebanyak 90 darjah. Okay, so dekat sini katakan putaran yang pertama, repeat yang pertama, so dia akan putarlah sekali kat dia bentuk garis yang pertama. Kemudian dia akan ulang pada garis yang kedua. Okay, kemudian dia akan ulang pada garis yang ketiga sampailah dia dapat membentuk segi 4. Segi 4 tepat. Okay, kita cuba. Okay, kita test. Nampak kan pergerakan dia. Okey, contoh saya tak nak warna. Tadi warna warna purple kan. Okey, kita cuba tukar warna lain pula. Nampak? Nampak kan? Dia ada perubahan tu, nampak. Dia pergerakan planet tu. Planet Zuhal tu dia bergerak daripada sisi kiri, dia pergi ke kanan, kemudian dia naik 90 darjah. Dia membentuklah garisan yang kedua, dia membentuk, kemudian 90 darjah, putaran 90 darjah. Okey, dia bersedia untuk membuat sisi yang ketiga. Okey, kemudian dia putar lagi 90 darjah dan akhirnya dapatlah sisi yang keempat. So dia ada 4 sisi. Okey, sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga dan juga sisi keempat. Okey, maka kita dapatlah bentuk segi 4 tepat. Okey, itu kalau segi 4 tepat. Okey, kalau segi 3, dia lain lah. Okey, sebab kalau segi 3, dia punya putaran dia bentuk, kalau segi 3 dia ada 3 sisi lah kan. Okey, kalau segi 3 dia ada 3 sisi. Tadi segi 4. So sekarang kalau katakan segi 3, saya tukar warna. Kalau segi 3, kita ada 3 sisi. Okey, kita ada 3 sisi. Okey, kemudian kita tahu bahawa kalau segi 3, sudut dalam segi 3, kalau katakan segi 3 sama sisi kan, semua sekali sisi dia sama. Okey, dalam satu segi 3 dia ada hasil tambah ketiga-tiga sudut ini adalah 180. Okey, jadi bila 180 dibahagi dengan 3, maksudnya sudut bahagian dalam ini adalah 60 darjah. Okey, jadi dia nak membentuk, dia nak membentuk segi 3, dia terpaksa berputar sebanyak pada bahagian sini, nampak? Dia akan berputar sebanyak 120 darjah. Okey, dia terpaksa putar sebanyak 120 darjah supaya dia dapat membentuk segi 3. Okey, jadi kita gunakan coding yang sama, cuma kita ubah je lah. Okey, kalau tadi segi 4 kita ada 4 sisi. Okey, jadi segi 3. Okey, saya save dululah yang ni. Saya save dulu file. Save as. Ke mana saya nak simpan? Okey, saya simpan dekat Scratch, Forman. Okey, yang ini segi 4. Segi 4. Okey, segi 4. Okey, segi 4. Okey. Okey, tadi segi 4. Okey, bila kita run tadi, ini bentuk segi 4 lah.
Okey, sekarang kita nak buat segitiga. Okey, bila segitiga, pada bahagian repeat ni kita tukarlah. Okey, jadi 3 sebab dia ada 3 sisi kan. Okey, dan pada dia punya sudut tadi untuk membentuk segi 3 kan, dia kena putar sebanyak 120 darjah. Okey, so kita kena tukar dekat sini lah. Okey, jadi 120 darjah. Jangan salah tukar. Jangan salah tulis pula. Awak tulis 60 darjah. Kalau 60 darjah nanti dia jadi lain. Kita cuba tengok Kalau katakanlah dekat sini kita buat 60 darjah. Apa rupa dia? Okey. Nampak? Bukan bentuk segitiga. Kan? Dia tak membentuk segi pun. Okey, cuma dari sisi 1, 2, 3 betul lah sisi, tapi dia tak dapat bentuk segi 3 yang kita nak. Ni dah jadi bentuk lain dah. Okey, jadi sebab tu kena betul-betul dia punya sudut tu awak kena buat dia punya jumlah sudut putaran yang betul. Okey, jadi bila kita ubah 120, kita run. Dapatlah. Dia pergi ke atas pula Okey, kita run semula. Okey, sama juga dia mula dekat atas sini. Okey, tak kisahlah dekat mana dia bermula pun, tapi nampaklah bentuk segi 3 tu macam mana kan? Nampak kan? Okey, asalkan dia putar ikut jumlah sudut yang betul sampailah dia boleh membentuk segi 3 ni. Okey. Kalau katakan bentuk ni kecil sangat, kita boleh ubah dia punya saiz dia. Katakan kita buat step dia 200. Bila 200 dia punya bentuk segitiga tu lagi besar lah. Kan? Lagi besar. Tapi kalau katakan 100, dia kecil sikit. Okay, dia kecil sikit. Okay, so saya harap nanti kamu boleh buat latihan untuk bentuk-bentuk geometri yang lain. Okay, contohnya bentuk pentagon ke, hexagon, heptagon. Tapi kena tahulah sudut putaran yang kamu perlukan supaya dapat membentuk menghasilkan bentuk-bentuk poligon yang dikehendaki, sama ada pentagon ke, hexagon ataupun heptagon, mengikut dia punya sudut peluaran dia, berapa putaran dia, supaya kita dapat menghasilkan bentuk-bentuk geometri yang tertentu. Okey, saya rasa itu saja. Okey, terima kasih.